pasal Indonesia tu dia dah kehilangan kepada Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari. Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari ni sekarang megang kedai dia. Jadi roti kita dikeluarkan oleh syarikat Muslim, dan tepung yang digunakan adalah tepung yang diimport dari negara Turki. Tepung yang selamat, tepung yang tidak ada bahan-bahan beracun. Jadi mereka buat macam ni, mereka seru orang-orang itu supaya boykot. Dan ni ada beli Massimo Wahal, tepung yang buat roti Massimo ni, tepung ini yang dikatakan ada sebatian-sebatian berbahaya. Yang tuan-tuan beli tepung cak saud yang putih sikit, tepung tu putih tu, dia campur sebatian berbahaya. Tuan-tuan jaga. Mereka bersatu tuan-tuan, memboikot produk Muslim. Kita tak. Kita tak boleh bersatu. Pelik tak? Pelik. Tak boleh bersatu kita. Duit masing-masing. Itulah jawab kita. Duit masing-masing. Saya punya duit, saya punya suka lah. Nampak? Dia tak nampak kepentingan mempertahankan produk roti yang dikeluarkan oleh syarikat hartawan Muslim. Itu satu lah yang ada pun. Dalam Malaysia ni daripada 10 yang kaya, satu tu. Kita tak habis-habis rezeki juga. Sibuk. Kita tanya pula, kalau dia pegang kenapa ke gula naik? Jangan tanya saya, tanyalah dengan Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari sini, kan tak email kat dia. Tanya dia kenapa harga boleh mahal. Kalau jawab, saja saya bagi mahal, saya tak nak orang Islam, umat Islam makan gula-gula ni merosakkan tubuh badan. Ambillah stevia. Macam dia jawab apa? Itu kita kena faham tuan. Baik. Wujudan perkara ini dibuktikan oleh ketetapan pendapat baginda, pentadbiran yang teliti dan baik pergaulannya. Baginda tidak pernah cuai dalam menghadapi tipu daya, tidak lemah dalam sebarang keadaan. Bahkan baginda sentiasa memandang jauh, yakni berwawasan. Contoh paling jelas ialah dalam perjanjian Hudaibiyah. Itu contoh paling jelas. Bila butir perjanjian itu antara tu, bila nak tulis Rasulullah, orang di Quraisy kata kami tak mau nama Rasulullah dia ada dalam kertas perjanjian ini. Kami tak nak, kami tak iktiraf. Kami tetap panggil Muhammad bin Abdullah bin Abdillah. Nabi tiba. Nabi beritahu Sayyidina Ali, kamu tulis Muhammad bin Abdillah. Habis perjanjian, para sahabat komplain. Antaranya yang kuat menyatakan pandangan ialah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, kenapa butir-butir perjanjian ni tak menguntungkan kita langsung? Berat ke dia je. Kita ni macam dibuli oleh orang-orang kafir. Bila berjalan perjanjian itu, baru nampak pandangan jauh Nabi. Baru nampak. Macam dalam filem Bujang Lapuk. Apa filem dia cakap? Ya, kita berlembut asal kita menang dalam mendapatkan zaitun. Nampak? Piramid nak tunjuk secara tak langsung sebenarnya prinsip yang Nabi pakai sebagai ketua negara dalam berpolitik. Bijak. Ini tak cari gaduh manjang orang. Sikit-sikit panggil baruah, sikit-sikit panggil baruah, sikit panggil orang baruah. Apa cerita ketua umumnya ni? Panggil orang baruah-baruah ni. Faham tak baruah tu apa? Tak semestinya kita pakai jubah tebal, pakai serban tebal, kita cerdik daripada orang. Kita mungkin lebih berilmu daripada orang, tapi kita belum tentu cerdik daripada orang. Kita tak boleh nak panggil orang susah ganti baruah. Kita kena ramaikan kawan, kurangkan musuh, tuan-tuan. Ini dia dalam dakwah, dalam siasat. Kurangkan kawan, banyakkan kawan, kurangkan musuh. Sebab dakwah, apa mana dakwah? Dakwah ni mengajak manusia. Bila kita mengajak manusia, kita tak nak cari gaduh dengan manusia. Kita kena berkawan dengan manusia. Betul-betul. Kita tak boleh kita nak panggil orang suka, panggil baruah lah, apalah, itulah. Cerita ni kan? Kita bukan menyebabkan orang mahu mendekati kita. Kita menjadikan orang jauh daripada kita.
Mungkin juak-juak kita, kawan-kawan kita memang akan rapat dengan kita lah sebab dia ada kepentingan. Tapi bagaimana masyarakat di luar sana? Mereka akan pandang begini ke akhlak seorang yang berani. Suka-suka je nak panggil orang barat. Suka-suka je tuduh orang edar pil kuda. Aku cerita kan, berat tuduhan tu. Kita mesti buktikan kalau kita tuduh. Macam kata saya tuduh tu Tuan Jimat yang jual ayam pencet. Tuan Jimat ni susah percayalah. Dia main jual ayam pencet, selalu bukti kat dia. Apa bukti? Contoh, kalau saya tak ada bukti, itu dia. Saya dianggap sebagai memfitnah. Dan fitnah itu dosa besar, tuan. Itu dia. Ini bahaya, tuan. Itu beza kita dengan Nabi. Nabi meramaikan kawan, mengurangkan musuh. Nabi itu tak apa. Yang penting kita dapat keluasan dalam berdakwah. Bila kita mengadakan perjanjian damai dengan mereka, mereka tak berserang kita, kita boleh cari seramai mana kawan untuk didekati. Akhirnya orang Arab pun tak takut dah nak datang jumpa dengan Nabi, nak berkawan dengan Nabi, malah nak bersekutu dengan Nabi pun. Orang Arab tak takut dah. Orang Arab tidak perlu takut kepada ancaman. Apabila Arab Badui ini tak perlu takut kepada ancaman kerajaan kafir Quraisy bukan. Mereka tak takut apa? Mereka tak takut. Mereka boleh dekati Nabi. Makin ramai orang Arab sebab yang Nabi, kalau kita buat kajian dalam fiqh sirah, makin ramai orang Arab memeluk Islam selepas perjanjian Hudaybiyah. Wahal isi perjanjian itu zahir dia tak menguntungkan langsung kajian Islam. Itu yang para sahabat nampak. Kenapa ya Rasulullah, kenapa orang Mekah nak pergi ke Madinah, nak memeluk Islam, kena hantar balik ke Mekah? Kenapa pula orang kita yang pergi ke Mekah tak payah dihantar balik ke Madinah? Tak perlu diekstradisi ke Madinah, dibiarkan balik ke Mekah? Kenapa jadi macam ni ya Rasulullah? Para sahabat tanya, tuan. Tapi ini dia pandangan jauh ini. Itu sifat yang ada pada istimewa yang ada pada Nabi. Baginda mampu menyingkap sebarang kelemahan dan kerukai sebarang permasalahan. Jadi sesungguhnya perkara ini tidak akan berlaku melainkan dengan adanya firasat yang paling tepat dan nekat yang paling teguh. Ini tuan-tuan. Apa saja yang ditanya pada baginda mampu uraikan. Kalau baginda nampak benda ini berkaitan hal keduniaan yang perlu ditanya kepada pakar, apa Nabi sebut? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Apa maqal sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Jadi betul lah Nabi kata begitu sebab Al-Quran pun sebut macam tu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah orang yang pakar kalau kamu tidak tahu. Kalau hal-hal sembelih ayam, tanya Tuan Jimat. Dia pakar. Ayam pencet sembelih macam mana, ayam muda sembelih macam mana, ayam kampung sembelih macam mana. Dia tahu, ini pakar.